hendaklah kita, apa yang berlaku kepada kita sebelum ini, hendaklah kita bermuhasabah, kita bertaubat atas dosa-dosa yang kita buat. Taubat ini wajib hukumnya. Sama ada kita buat dosa besar ke, dosa kecil ke, wajib bertaubat. Tapi malangnya, ramai orang pada zaman sekarang, mereka tidak tahu apakah rukun taubat. Ini masalah besar. Mereka tahu taubat hanya solat taubat sahaja. Tak. Untuk bertaubat tak semestinya solat. Solat itu sunat sahaja. Nama pun sunat taubat. Jadi untuk bertaubat, kita sebagai orang Islam mesti kena tahu rukun-rukun taubat yang telah tertulis pada semua buku-buku fardu ain yang kita pernah ngaji pada zaman dahulu, masa kecil-kecil dahulu. Berapakah rukun taubat? Ini kita mesti kena tahu, wajib kena tahu. Supaya apa? Supaya bila kita bertaubat, Allah Ta'ala ampunkan dosa-dosa kita, Allah berikan kita taubat yang nasuha. Kalau tak cukup rukun taubat, maka itu bukan taubat, itu taubat. Jadi apakah rukun taubat? Sama-sama kita ulang kaji. Pertama sekali, kalau kita buka kitab Sulam Muqtadi, Sulam Taufiq, apa sahaja kitab fardu ain, ulama dah sebut dah. Dia kata wa yajibu ala man waqa'a fi riddah al-nadam. Dia kata wajib bagi sesiapa dah. Wajib wa yajibu ala man waqa'a fil ma'siyah. Wajib bagi sesiapa yang terjatuh pada maksiat an-nadamu. Pertama sekali rukun taubat apa dia? Menyesal atas dosa yang kita pernah buat. Contoh, kita pernah mencuri, kita pernah buat dosa. Apa sahaja dosa? Dosa kecil, dosa besar ke? Rukun pertama sekali yang kita kena ada untuk bertaubat, iaitulah menyesal atas dosa yang pernah kita buat, iaitulah dosa mencuri contohnya. Itu kalau nak bertaubat daripada mencuri. Yang kedua, apa rukun taubat yang kedua? Wal iqla', iaitulah meninggalkan perbuatan dosa itu. Contoh dia pernah mencuri, maka cara untuk bertaubat yang kedua mesti ada. Apa dia? Meninggalkan perbuatan curi tersebut. Kalau dia bertaubat tapi dia masih belum meninggalkan, maka itu bukan taubat. Itu rukun kedua. Pertama, menyesal atas dosa-dosa yang kita buat. Yang kedua adalah meninggalkan dosa yang pernah, ataupun meninggalkan dosa yang menyebabkan kita terjatuh pada maksiat itu. Yang ketiga apa dia? Yang ketiga adalah wal azmu ala alla ya'uda ilaih. Yang ketiga, berazam untuk tidak kembali dosa itu. Kalau dia bertaubat tapi dia berazam, dia kata tak apalah, tahun depan aku nak buat lagi, dia berazam nak buat, itu bukan taubat nasuh. Contoh, kalau dia contohnya dia pernah masuk pada golongan-golongan yang memijak Quran kan. Dulu kan pada zaman dulu, masa saya sekolah menengah, famous golongan black metal lah, apalah yang dikatakan mereka pijak Quran dengan sengaja, kenci atas Quran dengan sengaja. Jadi golongan ini kalau nak bertaubat, kalau mereka masih pijak Quran tapi dia kata aku nak bertaubat, dalam keadaan dia masih pijak Quran, maka itu bukan taubat. Yang ketiga, hendaklah dia berazam untuk tidak kembali melakukannya lagi. Jadi orang yang cukup 3 rukun ini, dia buat dengan ikhlas lillahi ta'ala, maka sah taubatnya. Tapi ada tambahan selepas 3 yang utama. Apa yang keempat? Yang keempat adalah kalau dosa itu berkaitan dengan hak Allah. Seperti apa? Seperti kita pernah buat maksiat kepada Allah, iaitulah kita pernah meninggalkan solat dengan sengaja pada zaman dahulu. Kita pernah tidak puasa pada masa muda dahulu. So, bagaimanakah cara bertaubat? Dengan cara qada apa yang kita telah tinggalkan daripada perkara-perkara kewajiban. Jadi kita muhasabah balik. Dulu masa muda aku suka main-main, tidak serius. Aku banyak tinggalkan salat. Maka kalau dia tahu, so dia kena qada semula. Orang tanya kadang-kadang, takkan nak qada semua tu? Berapa tahu tak tahu? Ulama kata kalau dia ragu-ragu tak tahu, maka dia hendaklah mengambil jumlah yang yakin. Ataupun dia buat sahaja qada,
dia buat sahaja qada, sekira-kira hatinya sudah tenang. Dan orang yang menyibukkan diri dengan qada, iaitu buat benda wajib, kalau dia sedang meninggal, dia sedang buat benda wajib qada, tapi dia tiba-tiba dia meninggal, maka itu kemungkinan besar Allah Ta'ala ampunkan dosa-dosa. Sebab apa? Dia bersungguh-sungguh untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini disaksikan pada zaman dahulu. Nabi kita Muhammad SAW pernah menceritakan ada seorang pada zaman dahulu, sebelum Nabi kita Muhammad SAW, dia nak bertaubat, tapi dia tak sempat sampai ke tempat yang untuk dia berubah. Masa on the way, Allah matikan dia. Ketika itu ulama kata, malaikat ketika itu saling berselisih pendapat, adakah orang ini akan diazab ataupun orang ini akan diberikan nikmat masuk syurga. Maka mereka mengatakan bahawasanya orang itu hampir tempatnya menuju ke tempat untuk dia bertaubat, maka orang itu diampunkan. Sebab tu kita sungguh-sungguh lepas salat maghrib, kalau kita ingat kita pernah tinggalkan salat, kita qada. Lepas isyak, qada salat isyak yang dahulu, ataupun lepas isyak kita buat qada salat subuh, tak ada masalah. Ingat, kita semua pada hari kiamat, kita semua tak akan dipersoalkan tentang perkara-perkara sunat. Memanglah ada pahala, baca Quran, solat sunat ada pahala, tapi kita akan dipertanggungjawabkan, akan dipersoalkan tentang perkara-perkara kewajiban, kerana Allah fardukan kepada kita untuk melakukannya. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim.